So dua soalan yang saya bincangkan hari ni dia adalah piecewise function. Okay, basically piecewise function adalah gabungan-gabungan function yang dijadikan sebagai satu. Okay, contohnya dia selalu piecewise, dia mesti ada macam ni. Contohnya kita contoh-contoh Okay, fx equals to, so dia ada dua lah. So maybe x equals to 0, x less than 0, macam tu. Itu adalah piecewise function. Dia adalah gabungan kepada beberapa function. Dia boleh jadi je, contohnya ni linear, yang ini eksponen, boleh je, tak ada masalah. Okay, so ini adalah piecewise. Lagging saya cakap baru tulisan keluar Lagging ke? Sikit je madam. Suara madam tiba-tiba lain. Itu saka keluar tu. Okay, so kita tengok pada question 30. Question 31, we have fx equals to modulus 4x minus 1 and gx equals to x plus 2. Okay, so dia kata soalan dia senang je, yang ni delay sikit. Saya rasa mungkin internet dekat sini kot, sebab bila dekat office so internet dia kena berebut dengan orang lain juga sebab saya pakai wifi. Okay, so find the interval of x which fx less than gx. So first kali kau dapat soalan macam ni, kita tulis je dulu fx less than gx tu dalam bentuk function dia. So we have fx less than gx. So tulislah fx tu apa? So modulus 4x minus 1 less than gx, so x plus 2. Okay, soalan macam ni, familiar tak ni? Pernah jumpa tak bentuk-bentuk macam ni? Modulus less than ni, pernah jumpa tak? Pernah. Ada. Kenapa saya dengar orang kata tak ada? Ada kan? Okay, kalau dia ada modulus, lepas tu ada inequality less than, kita akan gunakan apa? Ingat lagi tak kita akan gunakan apa? Cosine X Goal. Set X. Saja. Goal. Saja. Goal guna goal sebab kita ada modulus kat one side saja. Kalau nak buat set square tu, yang nak square both side, itu kalau dua side modulus. Okay, so ingat balik ini adalah chapter 2. Chapter 2 ada dalam exam. So kena ingatlah sampai bila-bila. Okay, sebab chapter 2 keluar dalam exam. Okay, so kita akan pecahkan ikut goal. Ingat, kalau satu sahaja modulus, pecahkan ikut goal. So kita ada less than, kita akan buat n. So cara nak pecah dia, ni pun macam revise balik je ni. So 4x minus 1 less than x plus 2. Okay, the first part kita salin je ikut soalan tanpa modulus. And so lagi satu kita salin soalan tapi less than jadi greater, positif x plus 2 jadi negatif x plus 2. Okay, then selesaikan setiap side. So 4x minus x, 3x less than 3, x less than 1. So selesaikan ini pula, 4x minus x bawa ke sana, so 4x plus x. 5x greater than negative 2 plus 1, so negative 1, x less than negative 1 over 5. Okay, lepas tu kita dah ada, dia lambat sikit, dia lagging sikit lah. Okay, so bila kita dah selesaikan dua side, lepas tu kita nak gabungkan dia, kita guna apa? Ingat lagi tak? Number line. Yes, number line. Betul tu. So kita akan gunakan number line. So negative 1 over 5 greater. Then we have 1 over 5 less than. So n, intersect union. Intersect. So bila intersect, kita akan tengok kawasan yang ada both line. So interval dia adalah negative 1 over 5, 1. Okay, dua-dua adalah open since we have less than sahaja, bukan less than, equal. Okay, so dah siap untuk first part. Okay, the second part. Okay, if hx equals to 4x plus 2gx, express hx as piecewise function. So bila piecewise function, saya dah beritahu tadi, dia mesti ada pecah-pecah macam ni. Bila dia ada pecah-pecah, okay, tak keluar lagi, dia mesti ada x greater than apa-apa, x less than apa-apa. So kalau kita tengok pun, kita ada modulus. Okay, so yang ni kita akan tengok balik definition modulus sekejap lagi. Okay, so definition modulus, saya tulis kat sini lah. Okay, modulus x adalah positif x dan juga negatif x. Okay, then untuk positif x, kita punya interval adalah x greater equals to 0
untuk negatif X adalah X less than 0. Ingat lagi tak benda ni? Ini adalah daripada chapter 2. Okay. So kita akan gunakan benda tu untuk pecahkan fx kita. So fx kita kan kita ada modulus for x minus 1. So kita akan pecahkan kepada 2 lah. Satu positif for x minus 1. Sekejap kita kecilkan sikit. Satu lagi negatif for x minus 1. Okay. Then kita kena ada ni x greater than x less than apa-apa ni. Okay, boleh tak tolong beritahu saya macam mana kita nak cari x greater than apa-apa, x less than apa-apa tu? Number question cari kat mana? Negative 1. Negatif? Negatif apa? For x tolak 1 sama dengan kosong, cari nilai x. So 1 per 4. Ya, betul tu. Yes, betul tu. Thank you Adibani. Okay, so kita tengok dekat sini tau. Kita tengok dalam modulus, kita equatekan dengan 0. So for x minus 1 equals to 0. So x equals to 1 over 4. So nilai yang kita akan tulis dekat kita punya interval kita adalah x greater equals to 1 over 4. Ialah greater lah sebab positif kan. So untuk negatif dia akan jadi less than 1 over 4. Macam tu. Okay. So dan sebenarnya apa yang kita ada dekat sini pun sama je lah. Ni kan x kan. That's why dia 0. Sebab kita samakan dengan 0. Okay. So sekarang ni tengok balik pada soalan. Soalan minta hx equals to 4x plus 2gx. So kita akan selesaikan yang itu. So hx equals to fx plus 2gx. So since kita dah pecahkan fx kita kepada 2, so hx kita pun kita akan pecahkan kepada 2 lah. So fx, so kita guna fx yang positif dulu, fx minus 1 plus 2gx, gx tadi apa saya dah lupa dah. Gx, x plus 2. Okay, so x plus 2. Okay, yang interval dekat belakang ni ikut je yang fx tadi yang kita pecahkan. Okay, so itu adalah bahagian positif. Satu lagi kita buat yang negatif. For x minus 1, kejap ni sebenarnya saya nak padam ni, besar sangat saya buat. Okay, plus 2gx. So ini adalah untuk x less than 1 over 4. Okay, so nampak perbezaan dia adalah pada positif dan juga negatif. So interval dia pun akan berubah. So kita selesaikan lah. Hx equals to, so simplify each positif dan negatif. So 4x plus 2x, so jadi 6x plus 1. Itu rasanya tu. Okay. So for x greater equals to 1 over 4. Dan satu lagi negatif 4x plus 2x, so negatif 2x plus 1 plus 4 plus 5. For x less than 1 over 4. Macam tu. Okay. So setakat ni clear plus 3 lah. 6x plus 3 plus 3. Plus 3 ya anak-anak. Korang pun mesti tak perasan. Okay. So ada beberapa soalan dekat sini. So basically untuk soalan ni kita akan pecahkan modulus kepada positif dan negatif. Dan penting juga untuk kita tahu dia punya ni. Okay, so clear untuk question 31 ni? Clear, madam. Yeah. Okay. Okay, now moving to question 33. Ya, saya bincang terus 33. Soalan yang saya tak bincang tu adalah soalan yang lebih kurang sama clear. Soalan yang saya tak bincangkan tu adalah soalan yang sama je. Soalan yang macam soalan 32 ni pun saya tak bincangkan. Sebab kita just composite. Okay. Just composite, masukkan F dalam G, lepas tu masukkan dalam H. So show that je. Then soalan B pun cari F inverse. Okay, cuma yang ini. Tapi yang ni pun tak ada apa-apa pun. Masukkan P ke dalam F inverse. Lepas tu samakan dengan masukkan P ke dalam F times set 3 over 2. Okay, so yang ini pun sama je lah. Okay, cuma kena cari P. Tak apa, nanti saya akan share lah dia punya solution dia. Okay, now moving to question 33. We have fx equals to e to the power of negative x, and we have gx equals to x square. Find the domain and range for f and g. Okay, so A. We have fx equals to e negative x. So domain untuk f apa dia? Domain. E adalah eksponen. So domain, kena ingat balik graf dia. Graf eksponen negatif. So lebih kurang macam ni. Okay. So ini adalah graf EX. E to the power of negative X. So domain. What is the domain?
Terpadam dah. Domain E apa dia? Domain E dia sama je. Negative infinity to infinity. Yes, thank you Ethan. Negative infinity to infinity. So, kena ingat dekat sini, domain untuk eksponen akan sentiasa negative infinity to infinity. Melainkan kalau dia ada bagi syarat apa-apa. Dia bagi interval baru ataupun dia bagi X baru. Okay? Tapi, untuk general punya, negative infinity to infinity. Dan range, okay, range untuk E. Kita akan tengok daripada dia punya horizontal asymptote. So, kalau ingat balik, horizontal asymptote kita akan ambil dekat belakang. So fx equals to e negative x plus apa-apa. So for example plus a. So yang ini akan jadi kita punya horizontal asymptote. So range kita akan ambil daripada sini. Range. So sekarang ni dekat kita punya soalan plus 0 kan. So range kita akan ambil daripada 0 infinity. Okay, cuma soalan saya untuk range F, 0 tu close ke open? Open. Open, betul? Thank you Adibah. Kita ada horizontal asymptote, ingat? Horizontal ataupun vertical asymptote kita tak boleh kena. Graf kita tak boleh kena kan? So that's why kita open, bukan close. Okay, so kita dah ada domain dan range F. Next kita kena cari domain dan range G. Betul tak? Betul. Okay. So we have gx equals to x square. Dia tak ada bagi syarat apa-apa. So domain G. Domain G pun sama juga. Dia sama je. Untuk semua kuadratik, domain dia sama. Melainkan dia ada bagi syarat. So what is the domain for G? Negative infinity to infinity. Yes, negative infinity to infinity. Yang ini pun sama juga. Kalau tak ingat, cubalah kita just apa-apa pun. Kita sebenarnya sangat penting untuk kita ingat dia punya graph. So basic graph untuk eksponen, x square, senyum kan? Smiley. So negative infinity to infinity. Okay, so range pula kita akan ambil daripada minimum. So minimum point dia adalah 0, 0. So range dia adalah 0, infinity, 0 open close. Untuk kuadratik 0 tu open ke close? Close. Close. Okay. So dah settle untuk A1. Okay, then show that g f x equals to e to the power negative 2x. Sini pun senang je. G f x. So g f x. Kita akan masukkan f ke dalam g. So kita akan start. Okay, sekarang ni kita ada gx equals to x square. So sini kita ada x, kita akan gantikan dengan f. So dekat sini ada x, kita akan gantikan dengan f. So g f x, saya tunjuk satu-satu walaupun saya rasa kebanyakannya dah tahu. Tapi saya tunjuk juga sebab ada juga beberapa orang dia macam confused lagi pasal benda ni. Okay, tak apa. So fx adalah e to the power of negative x. Jangan lupa kita ada square. So e negative to x. So dah siap untuk gf. Okay, banyak lagi tak ruang dia. Dia tak banyak lah. Okay, so itu adalah GF. Jadi saya ubah tempat dia. Kau duduk kat sini. Okay dah. Okay, so next kita akan tengok question B. Saya nak fokus kepada question B. So ni Shon lah, lupa tulis Shon. Okay, soalan show selalu tulis Shon Shon. Okay, next adalah question B. Given Hx, so find H inverse. Okay, ini masih lagi, kejap tak nampak. Okay, so Hx adalah piecewise function. So we need to find H inverse. So bila kita nak cari H inverse, kita buat je macam biasa. Okay, cuma kita kena buat satu-satu lah. Kita kena buat untuk kedua-dua Hx. So we have Hx equals to e negative 2x for x less than equals to 0. So 1 minus 1 over 2x for x greater equals to 0. Okay, so kita nak cari H inverse, kita cari dulu untuk e to the power of negative x. So for x less than equals to 0, we have Hx equals to e negative 2x. So cari je lah macam biasa. H inverse x equals to x. Okay, so e negative 2h inverse equals to
Okay, sebab kita dah gantikan X kita ni dengan H inverse. Okay, so E. Kita nak turunkan power, kita buat apa tau? Selalu kita buat apa? Kita nak turunkan power, kita nak hilangkan E. Ln both side. Ln both side. Thank you so much. So ln both side, negative 2H inverse X ln E equals to ln X. Okay, so we know that ln E equals to 1. So H inverse X equals to negative 1 over 2 ln X. Okay, so simpan dulu yang itu. Kita buat the next part. X greater equals to 0. So we have Hx equals to 1 minus 1 over 2x. So masih lagi menggunakan H inverse. So H inverse X equals to X. So wherever we have X, kita akan gantikan dengan H inverse. So 1 minus 1 over 2 H inverse X equals to X. So 1 over 2 H inverse X equals to X minus 1. Okay, saya tukar terus lah. Saya positifkan dia terus. 1 minus X. So H inverse X equals to 2, 1 minus X. Okay, so dah dapat untuk kedua-dua pecahan. Then kita akan gabungkan dia. So bila kita gabungkan dia, nak tulis kat mana Walau kita banyak lagi tak soalan? Boleh. Okay, so kita akan gabungkan H inverse X. Sebab soalan bagi dalam bentuk piecewise. So bila kita cari inverse pun kena tulis balik dalam bentuk piecewise. So negative 1 over 2 ln X dan 2 1 minus X. Okay, lepas tu kalau tengok balik pada soalan ada ni kan interval X. Okay, boleh tak kalau kita salin terus daripada soalan X greater equals to 0, X less than equals to 0. Boleh tak kita salin terus daripada apa yang dia dah bagi? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa Kalau saya tanya memang selalunya tak boleh, tapi kenapa? Inverse kan. Yes, sebab ini inverse dan betul sebab ini adalah domain untuk H. So, yang ini bukan domain, yang ini pula kita tak boleh terus ambil domain H. Sebab apa yang kita tahu, satu benda, domain H sama dengan range H inverse. So, kita perlu cari range dululah untuk H inverse ni. Okay, so satu cara untuk kita buat, kita boleh substitute 0 ke dalam function kita. Okay, bila kita substitute 0 ke dalam Hx, kita akan dapat e to the power of negative 2 times 0. So, e to the power of 0, 1. So, x kita 1. Okay, saya tak tulis lagi dia punya inequality sign tu. Memang saya sengaja tak tulis lagi. Okay, so sama juga untuk the second part. Kita akan sub 0 ke dalam Hx yang kedua. So, bila sub 0, kita akan dapat 1 minus 0. So, masih lagi 1. Cuma sekarang kita tak tahu adakah kita punya soalan dia akan ikut kita punya tanda daripada Hx. So, dekat sini sebenarnya kita kena tahu daripada graf juga. So, that's why kita ada soalan graf kan, sketch graph. Kita tinggal dulu kat situ, kita akan buat graf. Sekejap, kita tak payahlah. Okay, so graf. Okay, so kita buat graf Hx dulu. So Hx tadi kita ada E negative 2x, x less than 0. So inilah. So E negative 2x, graf dia macam ni. Sini. Tapi oleh sebab kita nak sampai 0 sahaja, termuatlah, tak apalah. So dia akan jadi separuh sahaja. Okay, so 1. Then kita akan sketch graph Hx lagi satu apa dia tadi? 1 minus 1 over 2x. So 1 minus 1 over 2x ini adalah graph linear. Okay, 1 minus 1 over 2x ini adalah linear, tapi linear dengan negatif kan. So linear terbalik macam tu. So garis macam tu. Okay, so this one adalah Hx. Then kita nak lukis H inverse. Okay, saya guna warna lain. Biru muda lah. Okay. So untuk H inverse masih lagi sama macam tadi. Kita lari sikit kat sini.
sekejap saya padam sikit yang ini sebab saya nak lukis jauh sikit. Okay. So next adalah H inverse. Kita tengok H inverse satu. Kalau kita tak ingat nak lukis macam mana bentuk dia, kita boleh terus reflect pada garis y equals to x. So tandakan 1. So dia garis. Dia kena tepat sikit ni. Alah, hai nervousnya. Ni, sini, sini. Macam tu lah lebih kurang. So this is 1. Okay, so kita padam sikit. So ini adalah H inverse. Dan kalau tengok bahagian ini, bahagian yang ini adalah untuk yang ini. Okay, bahagian yang kedua, warna biru muda lah. Yang ini adalah bahagian yang ini. Okay, sebab graf law negatif dengan straight line, linear. Okay, cuma sekarang bila kita dah lukis, kita jangan lupa yang soalan H inverse tadi kita tak buat betul-betul lagi. So, cuba tengok pada graf yang warna biru muda yang saya highlightkan tu, range dia adalah apa? Kejap saya lukis betul ke tak ni? Betul dah saya lukis. Okay. Ni. Sekejap saya padam balik. Okay, this one. Ini adalah graf ni. Kelajak tadi. Okay, cuba tengok pada yang kita highlightkan warna biru muda. Biru muda ni, this one adalah graf negatif 1/2 ln x. So, saya nak tahu domain dia. Domain untuk graf ni adalah apa? Sebab kita nak fill in dalam kita punya piecewise. Saya besarkan lagi kalau tak nampak. 1. Okay, ingat domain. Apa dia? Tak dengar. 1 infinity. 1 infinity. So, kat sini kita akan buat x greater equals to 1. Okay. Sebab untuk negatif 1/2 ln x tu, kita tengok daripada graf, dia start daripada 1. So, greater equals to 1 lah. Dan kita tengok pada graf yang saya highlightkan purple, itu adalah graf 2 times 1 minus x. So, range domain dia adalah less than 1. So, macam tu. Okay. So, apa-apa pun, dia sebenarnya memang kena tengok daripada graf. Untuk tentukan dia punya interval dekat tepi tu. Okay ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Dah habis kan soalan ni? Dah habis dah soalan ni. Apa-apa nak tanya? Kau okey je? Kau macam terima je setakat ini? Kau tak nak cakap Terima, resign? madam. Terima. Terima je setakat ini. Orang lain terima ke setakat ni? Setuju juga apa yang saya kelentong-kelentong korang ni? Setuju. Tu beramai-ramai dari hand tu. Okay, so setuju, terima je. So, kalau perasan dua soalan, saya sebenarnya masih ambil dua soalan sahaja dan masih nak habiskan awal pun. Jangan bergerak. Okay, so kita dah tengok dua soalan piecewise. Satu piecewise yang kita kena pecahkan modulus yang tadi tu. Satu lagi yang kita buat inverse. So, cuma hati-hati bahagian inverse lah. Okay. Bila kita buat soalan piecewise melibatkan inverse, kita ada yang ini, interval untuk hx. So, ini adalah sebenarnya domain untuk setiap satu. Jadi, untuk h inverse, kita kena cari baru. Paling senang adalah cari daripada graf. Sebab kita boleh nampak clearly. Oh, graf tu start daripada 1. Oh, graf itu adalah sebelum 1. So, nak tak nak memang kena tahu juga macam mana nak lukis graf. Okay.